pagi hari. Segala sentosa. Apa khabar Malaysia? Siaran hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda bersama dengan saya Zahra Syed dan juga saya Yusof menemani anda, dan hari ini kita bersiaran sedikit awal kerana kita nak memberi laluan kepada sidang Dewan Rakyat hari ini kerana pembukaannya pada jam 10 nanti kita akan dengar sesi soal jawab bersama Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada para ahli parlimen di Dewan Rakyat nanti. Sudah pastinya banyak soalan-soalan menarik boleh kita dengar dan jawapan-jawapan yang kita akan dengar. Sudah pastinya minggu ini juga minggu-minggu yang sangat panas kerana menjelang belanjawan yang akan dibentangkan pada Jumaat nanti 18 Oktober 2024. Dan bercakap tentang pembentangan belanjawan, sebenarnya saya kira setiap daripada sektor ataupun bidang mempunyai harapan mereka yang tersendiri, dan yang pastinya antara matlamat utama belanjawan nanti adalah untuk mengukuhkan kestabilan ekonomi dan juga untuk sedikit sebanyak mengurangkan kos sara hidup. Nak kita tahu sekarang ni, semalam saya ada berbicara mengenai belanjawan di mana kita tahu saya kira kerajaan juga mendengar keluh kesah rakyat yang kadang-kadang tu kena buat dua kerja untuk nak menampung kehidupan seharian. Tapi yang lebih membimbangkan, saya kira dalam kalangan masyarakat juga seharusnya mempunyai kesedaran. Kadang-kadang tu kita kenalah mengamalkan sifat yang suka berjimat, tidak berbelanja secara berlebihan. Kadang-kadang dengan pendapatan yang kita ada tu, tetapi komitmen kita lebih tinggi daripada pendapatan. Itu yang susah sebenarnya, Izu. Dan sekaligus menyukarkan kita untuk ada simpanan di hari tua, orang kata. Itu yang paling penting daripada COVID, daripada 2020 kita banyak bercakap berkaitan dengan simpanan kerana kita tahu bila masyarakat di luar sana ada yang terputus sumber rezekinya, dibuang kerja dan sebagainya. Wang simpanan KWSP merupakan salah satu pendapatan utama yang dikeluarkan, sekaligus menyebabkan tiada simpanan di hari tua. Dan KWSP pun dah keluarkan, statement pun dah dikeluarkan bahawa ramai sebenarnya rakyat Malaysia di negara kita kekurangan wang simpanan untuk mereka survive selepas mereka bersara 50 tahun, selepas tu nak hidup untuk 5 tahun, 10 tahun, simpanannya tak cukup. Jadi masa ni lah kita nak merancang, dan dalam kita nak bentang belanjawan, dan dia bukan saja kita mengharapkan belanjawan daripada kerajaan semata-mata, tapi juga kita kena bentang belanjawan keluarga untuk sama-sama kita audit. Okey, part mana yang boleh kita tolak, part mana yang boleh kita mungkin tambah baik sikit, part mana yang boleh kita kurangkan dan sebagainya. So dekat situ kita boleh tengoklah bajet kita banyak ni, perbelanjaan kita pun banyak ni, supaya dia seiring. Orang kata dalam akaun tu balance lah. Betul. Itu yang sebaik-baiknya, rancang kewangan kita, itu yang paling penting. Dan kita nak sentuh sikit dengan keadaan semasa juga, di mana sekarang ni kalau kita tengok cuaca yang tidak menentu, dengan adanya monsun, dengan tak lama lagi mungkin tengkujuh. Jadi kita tengok suasana agak genting juga di sekitar negeri Kedah. Dan kami ingin menasihatkan kepada anda, terutamanya kepada para ibu bapa, untuk mengawasi pergerakan anak anda. Kita tak naklah dengar cerita dengan musibah yang menimpa. Lepas tu kadang-kadang kita ni tidak memikirkan keselamatan, ambil mudah. Jadi kita harus, orang kata tu, alert dengan keadaan semasa, terutamanya kepada ibu bapa. Ingat nak main air tu berpada-pada, pastikan ada pengawasan ibu bapa, dan kepada anak-anak di luar sana yang menonton kami pada ketika ini, di pagi ini, jaga diri, jaga kesihatan, dan paling penting main air dalam keadaan anda diawasi oleh ibu bapa. Nak seronok-seronok juga. Seronok-seronok juga. Tapi keselamatan tu kena jaga. Sebab kadang-kadang budak-budak ni terlampau seronok ialah main air kan, tanpa, macam tadi saya katakan, tidak memikirkan keselamatan. Nak ramai. Kalau mandi tu, banjir tu secara berkumpulan. Betul. Dia dah lupa dah. Okey, kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan cuaca, tapi sebelum tu kita nak tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini sebelum kita ke Rakas Tugas dari Bilik Berita. Silakan. Saksikan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dalam lawatan rasmi ke Filipina mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. malam tadi. Dalam pertemuan itu beliau menyatakan komitmen Jitu Malaysia untuk memperkukuh kerjasama bilateral antara kedua-dua negara seiring persediaan Malaysia mengambil alih sebagai pengerusi ASEAN pada 2025. Menerusi hantaran di media sosial, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata Malaysia mengintai ruang dan peluang ke arah meningkatkan kerjasama dalam industri halal, terutama membabitkan langkah memperluas usaha pensijilan halal dan meneroka peluang pertumbuhan perdagangan halal baharu. Selain itu, beliau yang merupakan pengerusi Majlis Tibet Negara memaklumkan perbincangan mereka turut menekankan kepentingan Tibet dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Datuk Seri Ahmad menzahirkan minat Malaysia untuk menjalin kerjasama rapat dengan pihak berkuasa pendidikan teknikal dan kemahiran Filipina atau TESDA, terutama membabitkan perkongsian kepakaran dan amalan baik. Selain itu, Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara membincangkan potensi inisiatif latihan bersama antara Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia atau SMART dan agensi berkaitan di Filipina untuk memperkukuh keupayaan tindak balas bersama. Beliau turut memberi penekanan terhadap nilai dan aspirasi yang dikongsi bersama di samping menggariskan komitmen senada terhadap kestabilan dan kemakmuran serantau dengan harapan tinggi bahawa pertemuan ini akan menjadi asas ke arah usaha memperkukuh hubungan dengan kerajaan Filipina dan melorongkan laluan terhadap lebih banyak usaha kerjasama pada masa depan. Datuk Seri Ahmad Zahid mengadakan lawatan rasmi 3 hari ke Filipina bermula Isnin dan mengetuai delegasi negara ke persidangan peringkat Menteri Asia Pasifik ke-10 bagi pengurangan risiko bencana APM CDRR. Hari ini beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara di persidangan APM CDRR berhubung inisiatif pelaksanaan, pencapaian dan cabaran dalam melaksanakan kerangka kerja sendai bagi pengurangan risiko bencana SFDRR 2015 hingga 2030. Dua kapal korek termasuk satu milik syarikat Malaysia yang ditahan oleh pihak berkuasa Indonesia baru-baru ini menafikan bahawa mereka beroperasi di perairan Indonesia, khususnya di Batam dan Kepulauan Riau di sekitarnya. Wakil kapal itu memberitahu media yang berpangkalan di Jakarta bahawa tuduhan berkenaan tidak berasas. Menurut sumber yang biasa dengan perkara ini, kedua-dua kapal korek itu hanya beroperasi di antara Malaysia dan Singapura mengangkut pasir laut secara pukal. Mereka juga menyatakan data daripada sistem pengenalan automatik AIS menjadi bukti objektif untuk menyokong dakwaan itu. Sumber juga mengesahkan kedua-dua kapal memiliki semua permit dan kelulusan diperlukan untuk operasi di antara Malaysia dan Singapura serta menolak dakwaan kapal berkenaan telah mengorek pasir secara haram di perairan Indonesia. Kementerian Hal Ehwal Maritim dan Perikanan Indonesia baru-baru ini menahan kapal korek yang disyaki menjalankan aktiviti pengorekan haram dan pembuangan sisa di perairan Batam, Kepulauan Riau tanpa permit dan dokumentasi diperlukan. Saluran media tempatan melaporkan Pengarah Jeneral Pengawasan Sumber Laut dan Perikanan Pung Nugroho Saksono berkata kapal korek itu membawa 10,000 meter padu pasir. Dari Batam Kepulauan Riau. Syarikat-syarikat pemula tempatan diharap dapat memperkasa pembangunan teknologi berkaitan robotik bagi menjadikan Malaysia hub robotik dengan tumpuan dalam sektor berimpak tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang berkata Malaysia memerlukan bakat-bakat tempatan yang boleh membangunkan inovasi yang dapat menghasilkan solusi tersendiri.
Menurutnya, negara kini lebih tertumpu untuk menjadi pengeluar teknologi utama yang memberi tumpuan kepada aktiviti pembangunan ekosistem teknologi tempatan yang inklusif. Ini merangkumi rantaian bekalan dan nilai serta pembangunan dan penyelidikan, pengkomersialan dan inovasi teknologi selari dengan Pelan Hala 7 Robotik Kebangsaan 2021 hingga 2030. Penyelesaian secara untuk robotik tu memang sangat-sangat memerlukan. So kita harap negara kita ataupun bakat-bakat negara kita boleh ataupun dapat membangunkan teknologi sendirilah. So all the while kita ada, cuma ialah kita belum ada nama besar lagi. Kita harap dapat syarikat pemula kita akan dapat dibangunkan ke peringkat antarabangsa lah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan My Hackathon 2024 Kohort 1 di Ibu Negara pada Isnin. Malaysia menerusi Pelan Hala 7 Robotik Kebangsaan 2021 hingga 2030 yang dibangunkan pada 2022 menggariskan 5 Hala 7 teknologi dalam usaha pembangunan dan pengaplikasian teknologi tempatan untuk diperhebat bagi menjadikan Malaysia sebuah negara pembangun teknologi. Ia sebagai usaha mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar dan buruh asing serta meningkatkan produktiviti negara. Sekian dari berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nurdin Samsul Osman. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Dah habis cerita. Belum lagi. Saya baru sambut balik. Kita nak bercakap tentang nuklear. Betul. Apa yang Izu tahu tentang nuklear? Bila yang biasa je lah, bila kita dengar berkaitan dengan nuklear ni, kita tahu dia menggunakan tenaga nuklear untuk kita menghasilkan satu tenaga kepada sesuatu perkara. Contohnya macam elektrik, melibatkan ketenteraan dan sebagainya. So itu yang saya faham lah. Tetapi topik kita hari ini, untuk mereka di luar sana tak maklum, sebenarnya kita dekat Malaysia ada satu agensi nuklear Malaysia yang mana berperanan bukan untuk menggunakan tenaga nuklear ke arah negatif, tetapi ke arah tenaga hijau itu sendiri. Yang mana kita tak sedia maklum, tapi ada. Sebab mungkin dalam kalangan masyarakat kita skeptikal, kita merasakan nuklear ini apa-apa pun nuklear dia equal to kemusnahan. Jadi kita harus memberikan pengetahuan, pendedahan kepada masyarakat. Dan bagi membincangkan mengenai nuklear untuk rakyat, kita dengar pun kita bunyi macam friendly sangat kan. Kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Rosli Darmawan yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Terima kasih sebab menjemput saya lah. Sama-sama Doktor. Doktor, sebelum kita nak merungkai mengenai apakah peranan yang dimainkan oleh Agensi Nuklear Malaysia, saya nak terus kepada soalan tadi tu. Bagaimana pandangan doktor dengan tanggapan setengah daripada masyarakat yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang peranan yang dimainkan oleh agensi nuklear sendiri, dan mereka menganggap ianya lah seperti disebutkan benda-benda yang macam menakutkan, menggelisahkan. Okey, sedikit pandangan daripada doktor. Okey. Pertamanya saya nak inilah. Sebenarnya saya nuklear ni kebiasaannya ia ni merupakan satu yang disalah tanggap. Sebenarnya nuklear ni benda semula jadi. Semula jadi sebab kita, kalau kita sendiri kan, kita ada sel. Dalam sel tu kita ada atom, dalam atom kita ada nukleus. Perkataan nuklear tu sendiri daripada nukleus itulah. So ia semula jadi. Kat keliling kita pun semula jadi kan. Jadi sepatutnya bila semula jadi tu benda yang natural, biasa orang sukalah, sepatutnya macam tu. Tapi malangnya itulah, selalunya kalau ini mula-mula bila orang fikir pasal bom nuklear kan. Ini sebabnya mungkin sebab ialah ini media lah. Bila apa-apa pun nuklear dia anukan kepada yang negatif. Padahal bom kalau kita fikir kepada kimia sendiri kan. Ada bom kimia kan. Betul. Ada bom biologi. Tapi bila kita cerita pasal biologi dan kimia, kita tak terus kepada bom. Kenapa? Jadi itulah maknanya salah tanggap. Nuklear sepatutnya adalah semula jadi dan dia
kita gunakan untuk manfaat kita sebenarnya. Macam contoh mungkin anda sebut pasal X-ray. X-ray tu teknologi nuklear kan, untuk perubatan. Kalau untuk basmi kuman pun kita boleh guna sebenarnya nuklear juga. Banyak. Jadi maknanya nuklear tu adalah benda yang untuk manfaat kita. Itulah. Okey, doktor, kita tahu juga macam doktor kata tadi perkataan nuklear itu sendiri datang daripada nukleus, which is berbalik kepada alam semula jadi, which is selamatlah. Persoalannya dekat sini, penggunaan ataupun penubuhan agensi nuklear Malaysia di Malaysia sendiri, selamatkah nuklear kita? Oh, dia cerita pasal agensi nuklear dulu, mungkin sedikitlah pasal fungsi agensi nuklear. Asalnya dulu kita pada zaman Tun Dr. Ismail dulu, sebenarnya ditubuhkan Puspati masa tu ialah untuk kita cuba menggunakan nuklear ni untuk menjana elektrik. Lepas tu kita dapat banyak hasil minyak, jadi benda tu tidak diteruskan. Tapi kita pindah pula menggunakan aplikasi nuklear ni untuk keamanan. Banyaklah untuk pertanian dan sebagainya. Itu bila kita bercakap pasal nuklear, dia ada dua sebenarnya. Satu, normally occurring radioactive material. Yang ini yang saya kata sebagai jadi tadi. Satu lagi tenom. Tenom ni teknologi enhance. Macam mana kita gunakan gunakan teknologi untuk dia lebih kepada apa matlamat kita. Jadi itu yang jadi dia label exposure ataupun dedahan dia tu lebih tinggilah, bergantung kepada kegunaan dia. Jadi untuk mengendalikan ni kita kena menggunakan cara yang selamat, dan di Malaysia ni kita ada akta sebenarnya. Akta untuk penggunaan teknologi nuklear ni, bahan nuklear ni, dia akta 304 yang dikuasakan oleh Jabatan Tenaga Atom. Jadi kita dah cukuplah dengan prosedur dan sebagainya untuk mengendalikan nuklear ni. Itu satu. Kedua, Badan Antarabangsa pun melihat kepada kita. Semua kegiatan kita, apa-apa yang kita gunakan dalam nuklear ni akan dipantau juga oleh Badan Antarabangsa. Dari semasa ke masa dia akan datang, lihatlah bagaimana kita mengendalikan. Jadi maknanya apa sahaja yang berkaitan nuklear ni kita gunakan dengan cara yang selamat, mengikut standard antarabangsa lah. Dan bagaimana mungkin teknologi nuklear ini orang kata secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat. Bagaimana functionnya itu? Yang ini saya akan terus pada, sebab salah satu daripada kita tagline kita nuklear untuk rakyat kan. Jadi kalau boleh apa-apa saja teknologi yang kita aplikasikan untuk nuklear untuk rakyat lah. Salah satu kalau kita boleh saya boleh kongsikan untuk satu teknologi, nama dia mutasi aruhan. Mutasi aruhan ni kita gunakan untuk mendapatkan ciri-ciri baik dalam tumbuhan. Dia maknanya caranya mudah saja, kita gunakan sinaran untuk bagikan tekanan kepada ini. Dia akan ada satu mekanisme yang resistant. Jadi dia akan keluar ciri-ciri baik dalam tumbuhan tu. Sebagai contoh, kalau padi lah katalah, padi mungkin ada pernah dengar pasal NMR 152 tu. Padi tu kita dapat dapat ciri yang baik ialah dia hasil tinggi, kemudian dia tahan kemarau dan juga tahan dengan banjir. Yang ini kita dah lancarkan pada tahun 2023 tu. So maksudnya dekat situ kalau kita tengok penggunaan teknologi nuklear banyak sebenarnya, terutama dalam bidang pertanian, tapi kurang pendedahan untuk kita masyarakat umum, tak nampak kesannya itu sendiri. Okey, mungkin sikit doktor, kita nak tahu macam doktor kata tadi, ada dimaklumkan berkaitan dengan dasar teknologi nuklear negara yang telah dilancarkan oleh Menteri Mosti, iaitu Chang Lee Kang, iaitu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada tahun lalu 20 September 2023. Mungkin kita nak tahu juga daripada sudut agensi nuklear itu sendiri, apa matlamat dasar yang boleh kita tengok diimplementasikan kepada agensi nuklear Malaysia tu? Sebenarnya dasar teknologi nuklear negara ni adalah dasar yang digubal oleh Mosti sendiri. Cumanya agensi nuklear Malaysia ni adalah sebagai urus setia je lah untuk Malaysia. Tujuan dasar teknologi negara ialah untuk kita menggariskan satu hala tuju strategi penggunaan dan manfaat teknologi nuklear di Malaysia lah. Sebab sebelum ni banyak sebenarnya penggunaan teknologi nuklear. Kalau dalam
agensi nuklear Malaysia sendiri ialah untuk penyelidikan pembangunan, kan. Kemudian di universiti pun ada penyelidikan pembangunan. Di dalam industri banyak digunakan. Kalau contoh NDT tu, non-distributed testing itu pun salah satu dalam industri minyak dan gas banyak digunakan. Tapi masing-masing menggunakan teknologi nuklear ni untuk kegunaan masing-masing. Jadi kita tidak ada satu hala tuju yang jelas macam mana kita boleh manfaatkan supaya dia boleh membantu negara kita untuk menjadi lebih maju dengan menggunakan teknologi nuklear. Jadi itulah tujuan dia. Dasar teknologi nuklear ini supaya dia dapat menggariskan semua pihak ke arah matlamat yang samalah. Supaya kita boleh gunakan buat pembangunan negara, sosioekonomi dan akhirnya itulah boleh menjadi salah satu daripada boleh menyumbang kepada menggunakan teknologi dalam negara kita. Doktor, mungkin sedikit penjelasan daripada doktor sendiri bagaimana sebenarnya dengan pelaksanaan dasar ini secara tidak langsung akan akan meningkatkan lagi pertumbuhan sosioekonomi dalam negara sendiri. Dia ada sasaran dia untuk dasar teknologi nuklear negara ini. Salah satu dia lah peningkatan pertumbuhan tahunan nilai ekspor. Kita akan industri teknologi nuklear akan cuba dibangunkan dengan segala inisiatif dan pelan tindakan yang dah digubal. Jadi dijangka pada tahun 2030 sebab dia hingga 2030 ialah peningkatan pertumbuhan tahunan nilai ekspor produk berkaitan teknologi nuklear dianggarkan sebagai 20.4 bilion pada tahun 2030. Ini peningkatan yang dalam 10% setahun lah, dijangkakan hingga 2030. Ianya dicapai dengan peningkatan kerjasama antara swasta dengan kerajaan. Daripada situ kita boleh meningkatkan sosioekonomi lah. Di dalam peringkat antarabangsa juga kita nak tingkatkan juga dalam 10% dalam pada 2030. Semua ini akan menyumbang kepada peningkatan ekosistem dalam industri nuklear di Malaysia. Okey, Doktor sikit lah. Tadi kita dah menyebut berkaitan dengan dasar teknologi nuklear negara 2030 atau DTNN. Doktor dah menyebut sebelum ni penggunaan teknologi nuklear ni hala tujunya sedikit cacah merbah, tak ada fokusnya. Dengan pengenalan dasar DTNN ni kita dah ada satu hala tuju yang spesifik. Apabila penggunaan teknologi nuklear ni kita nak menghala ke arah sekian. Mungkin kita nak tahu juga sebelum ini, selain daripada hala tuju yang cacah merbah apabila melibatkan research and development berkaitan dengan teknologi nuklear ini, apa sebenarnya masalah besar yang dihadapi oleh semua pihak dalam penggunaan teknologi nuklear ni? Dia cabaran yang paling utama sekali itulah penerimaan awam. Yang itu paling sebab apabila kita bercakap pasal nuklear semuanya negatif kan. Jadi salah satu daripada langkah dasar yang ada di sini ialah dalam meningkatkan kesedaran awam lah. Itu salah satu cabaran ni. Cabaran lain ialah sebab teknologi nuklear ni dia ni teknologi yang kita aplikasikan dalam berbagai bidang. Jadi dasar ni kita kena gubal supaya dia boleh meliputi semua. Jadi ia ada holistik dan memenuhi semua. Dan dia juga melibatkan pelbagai pihak macam yang kita sebut tadi. Yang inilah kita kena cuba dapatkan satu platform bahawa semua dapat melihat di mana rantaian industri tu kita boleh sempurnakan sebab mungkin ada lompang-lompang yang perlu kita isi supaya akhirnya teknologi ni kita boleh manfaatkan untuk pembangunan negara dan akhirnya itulah meningkatkan lagi kita pertumbuhan kita lah. Saya tertarik sebenarnya doktor ada sebut tentang lompang-lompang yang harus dilakukan kan lah, maknanya untuk cover up. Ya, sebab dalam rantai industri itu banyak sebenarnya, tapi ada juga yang mungkin belum ada teknologi itu di dalam negara. Yang itulah yang saya maksud itu kita kena makan. Itu kekangan yang dihadapi oleh itu adalah cabaran untuk sebab itu dasar ni akan cuba melalui pelan tindakan, inisiatif dan sebagainya ke arah memenuhi yang kekurangan-kekurangan tadi lah. Doktor, dasar telah pun dilaksanakan. Okey. Jadi mungkin melalui dasar ini apa mungkin yang akan dilakukan oleh pihak doktor sendiri untuk merealisasikannya lah pada masa yang sama macam doktor katakan tadi untuk menutup
antara, mungkin ada hiccup antara in between itu, bagaimana doktor? Dia mengikut langkah-langkah inisiatif yang ada dalam. Tapi untuk nuklear sendiri, kita sebagai menerajui jawatan kuasa teknikal dalam teknologi nuklear, dalam jawatan kuasa teknikal ni kita ada berbagai pakar. Bukan sahaja daripada agensi nuklear, daripada universiti, daripada industri, daripada NGO juga, juga yang mungkin terlibat dalam industri nuklear. Jadi daripada kumpulan pakar ni, kita boleh lihatlah semua apa yang perlu, langkah-langkah yang perlu kita jalankan untuk meningkatkan perkara-perkara kekurangan yang kita sebutkan tadi. Mungkin kita nak tahu juga apa intipati ataupun peranan yang dah dirancang oleh agensi nuklear Malaysia ini dalam melaksanakan DTNN menuju 2030. Kita masa tak lama dah, tahun ni dah 2024, ada lebih kurang dalam 6 tahun untuk kita laksanakan pelan tindakan tersebut. Dia ada governance dia dalam DTNN ni, sebab salah satu tadi jawatan kuasa teknikal dia akan memantau lah pelaksanaan semua langkah dasar, inisiatif pelan tindakan semua dalam tu satu dalam jawatan kuasa teknikal. Kita juga ada jawatan kuasa memandu. Jawatan memandu dia akan dipengerusikan oleh KSU Mosti. Jadi ini akan memandulah supaya kita punya dasar ni akan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, dia akan terus dilaporkan di bawah Majlis Sains Negara yang diberkuasaan Perdana Menteri. Jadi maknanya ianya memang dipantau supaya ianya boleh dilaksanakan sebagaimana yang kita cita-citakan. Dan bagi anda mungkin yang nak tahu dengan lebih lanjut peranan yang dimainkan oleh agensi nuklear Malaysia, anda boleh layari laman web rasmi agensi nuklear Malaysia di www.nuclearmalaysia.gov.my dan saya ulang www.nuclearmalaysia.gov.my. Doktor, bagaimana mungkin bagi mereka yang ingin berkolaborasi, berkongsi idea dan juga pandangan mungkin dalam aspek penambahbaikan agensi nuklear, bagaimana untuk mereka ini melibatkan diri? Dia sebenarnya agensi nuklear sekarang ni, sebab kita adalah R&D, sebab kita dah tak terlibat dalam penjadaan teknologi nuklear, tenaga nuklear ketika itu. Sebenarnya dalam R&D kita telah pun menghasilkan berbagai produk dan perkhidmatan, dan kita ada 21 pusat khidmat sekarang ni. Jadi maknanya kalau siapa-siapa di luar sama ada daripada swasta dan sebagainya yang ingin menggunakan teknologi nuklear, ada lihat pada katalog di mana yang mereka boleh gunakan teknologi nuklear. Kita ada 21 pusat. Itu satu. Dan satu lagi, kalau ialah kita sebagai R&D, institusi R&D, jadi kalau ada yang berkooperasi untuk penyelidikan bangunan, kita lalukan, tak kira sama ada universiti atau pihak swasta, sebab ada teknologi nuklear yang kita boleh gunakan untuk kebaikan pihak swasta sendiri. Tapi kena lihatlah, datang pada kita dan lihat pada katalog, mungkin apa yang sesuai untuk kita lah. Kalau tak salah saya, untuk SME pun boleh juga bidang pemakanan? Semua boleh juga. Contoh kalau SME katalah dia bidang pertanian, dia nak meningkatkan dia punya hasil pertanian, boleh datang pada kita buat penyelidikan, mungkin kita boleh bantulah. So di bawah 21 perkhidmatan yang ditawarkan itulah oleh agensi nuklear Malaysia untuk R&D. Okey. Sedikit doktor, mungkin ada harapan yang nak dikongsikan, tak kisahlah melalui pandangan masyarakat tentang nuklear ataupun DTNN 2030 ini, sikit pada doktor. Ya, dan mengikut kita punya tagline itulah, nuklear untuk rakyat. Jadi harapan saya selepas ni mungkin rakyat akan cuba lagi lah. Kalau tak kenal maka tak cinta. Betul. Pergi datang, mungkin boleh datang sendirilah ke nuklear Malaysia, lihat sendiri bagaimana kita gunakan teknologi nuklear untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya harap mungkin lepas ni, mungkin bila dengan nuklear dia bukan perkara yang negatif lagi, tapi ada semua positif lah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rosli Darmawan, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, bersama dengan kami berkongsi banyak maklumat hari ini yang kita dah buka mata. Kalau sebelum ni kita tidak didedahkan, tapi kali ni kita dapat satu maklumat yang cukup komprehensif daripada doktor. Betul, dengan nuklear jangan takut-takut. Baik sebenarnya kalau digunakan ke arah yang baik. Itu sebenarnya. Betul. Jadi kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita akan membicarakan mengenai eko pelancongan di Sabak Bernam. Izu mesti dah selalu pergi Sabak Bernam. Sekincan je lah. Sekincan je lah, dah sampai. Ya. Baik, kita akan berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.
Okey. Baik, kita sempat berbicara dengan Datuk. Kita nak rupanya Sekincan dalam Sabak Bernam. Sekincan tu kecil lah, Sabak Bernam tu Sekincan dia dalam Sabak Bernam. Kita cakap dulu. Baik, kita akan bersama dengan Datuk Haji Rizam Haji Ismail yang merupakan Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor yang juga pengerusi Majlis Perundingan Sabak Bernam. Apa khabar? Ya, khabar baik. Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Datuk ni kabarnya anak jati dari Sabak Bernam. Betul. Saya sempat jumpa Datuk masa pilihan raya dulu. Okey. Kalau dengar Datuk cakap Jawa, saya give up lah. Sebab saya pun tak faham. Tanya pasal sabda dulu. Kabari. Waras. Jadi saya okey. Baik, Datuk, kita nak membicarakan mengenai sabda ataupun nama panjangnya adalah Sabak Bernam Development Area. Apakah sebenarnya sabda ini, Datuk? Sabak Bernam ni dia sebenarnya sabda ni sebenarnya dia di bawah rancangan Selangor 1. Okey. Kerajaan ada menyebut 3 koridor pembangunan utama di negeri Selangor, iaitu Sabda, Sabak Bernam Development Area ataupun kawasan pembangunan Sabak Bernam. Ya. Selepas itu ada zon pembangunan ekonomi Maritime Gateway, Selangor Maritime Gateway, dan yang satu lagi adalah Idris, iaitu wilayah pembangunan bersepadu selatan. Okey. Dan Sabak Bernam ni tujuannya adalah untuk membangunkan kawasan Sabak Bernam. Yang kita tahu Sabak Bernam ni adalah daerah yang masih belum dibangunkan sepenuhnya di negeri Selangor. Sebab itu kerajaan mewujudkan kawasan pembangunan Sabak Bernam ni berteraskan kepada ekoturism dan juga ekoturism dan juga untuk menariklah pelancong serta menjamin keterjaminan makanan di kawasan Sabak Bernam. Atas sebab itu ada beberapa projek-projek pembangunan yang telah pun disusun untuk menarik pelancong dan juga menaik taraf ekonomi di daerah Sabak Bernam itu sendiri. Apabila kita menyebut berkaitan dengan satu inisiatif yang mula diperkenalkan, sudah pastinya saya sempat baca tadi ia melibatkan pertambahan ataupun limpahan peluang pekerjaan, lepas tu menarik pelaburan-pelaburan dan juga orang tempatan mula datang ke Sabak Bernam untuk kita lihat sendiri apa tarikan yang boleh kita perkenalkan kepada orang luar. Mungkin di bawah sabda itu sendiri, macam mana Datuk tengok pengenalan sabda itu mampu memberi manfaat kepada komuniti setempat? Ya. Dengan wujudnya sabda ini ada banyak perancangan-perancangan yang ke arah ekopelancongan dan agroturism, di mana ianya dapat mengendengahkan apa yang ada di Sabak Bernam itu sendiri, di mana Sabak Bernam ini kaya dengan kepelbagaian budaya dan juga pertanian dan perikanan yang ada di negeri Selangor. Kalau kita tengok di negeri Selangor ni kebanyakan daerah semuanya dah menjadi bandar ataupun separuh bandar. Tetapi di Sabak Bernam ini masih wujud keaslian kampung yang ada di Selangor. Jadi kalau pengunjung datang, dia boleh merasai suasana kampung. Di situ ada sawah padi, ada sektor pertanian. Dekat Sabak Bernam juga ada sektor perikanan yang dalam bentuk fishing, memancing. Kita ada kelong, ada pelbagai kelong, dan yang paling menarik adalah ada kelong batu ataupun sebuah banglo di tengah laut yang dapat menarik peminat-peminat yang gemar melancong. Di samping itu juga banyak dah wujudnya homestay yang menarik, yang bersuasanakan sawah padi di sekitar Sabak Bernam, bermula daripada Sekincan sehinggalah ke Don Sabak. Jadi kepada orang-orang yang berada di kota, kalau nak rasa suasana kampung, boleh datang ke Sabak Bernam. Dan pelbagai makanan menarik pun ada. Jadi Sabak Bernam, makanan-makanan tradisi seperti punten. Apa tadi, Datuk? Punten. Makanan masyarakat Jawa, nasi ambeng, pelbagailah masakan Jawa dan Banjar dan Bugis yang ada di Sabak Bernam. Izu makan apa? Saya makan nasi ambeng lah. Apa tadi? Punten? Punten. Saya first time dengar punten ni. Punten ni Dia makanan macam mana tradisional masyarakat Jawa yang berteraskan daripada beras, dan juga ada sambal bilis. Dia ada dia yang putih rasa tu dia ya, ada Datuk? sedikit spicy Yang lah, putih pedas. tu ke? Ya, putih. Yang bentuk macam sampan tu? Ya. Dah tahu dah. Macam sampan, dan dia ada sambal bilis dia. Itu mungkin kalau nak makan tu hanya di Sabak Bernam. Ya, Sabak Bernam memang sinonim lah dengan punten ni. Originality dia. Ya, itu yang
Apa nanti kita boleh rasa. Okey Datuk, kita bercakap tentang orang kata itu kemajuan. Kita cakap tentang kemajuan pada masa yang sama, saya pasti setiap kemajuan itu ada kalanya menjejaskan persekitaran. Ya, mungkin melalui sabda ini bagaimana mungkin perancangannya untuk menyeimbangkan antara kemajuan dan juga pada masa yang sama dalam untuk menyeimbangkan alam sekitar itu sendiri. Kerajaan negeri memang menekankan dari segi pembangunan yang menjaga alam sekitar, kelestarian itu kita jaga. Sebab itu di Sabak Benam ini bila sabda wujud, segala pembangunan projek-projek pelancongan ni kita harap ianya mestilah berteraskan kepada kelestarian. Dan dalam usaha-usaha untuk menjaga kelestarian ini juga giat kita laksanakan, seperti kita ada kelab bakau di Kampung Datuk Hormat yang memang menyemai pokok bakau dan giat untuk program-program penanaman pokok bakau di sekitar Sabak Benam. Dalam masa yang sama ia juga dapat membantu untuk menjadi penampan banjir kepada kawasan-kawasan yang dilihat mudah untuk mengalami banjir di sekitar kawasan-kawasan Ban. Di samping itu juga kita mengharapkan ada beberapa projek pelancongan seperti di Pantai Bumi Hijau yang hari ini dapat menarik ramai masyarakat hadir ke kawasan itu untuk menikmati suasana alam semula jadi di tepi pantai, dan ada juga remis di situ. Pantai itu ada remis yang boleh datang dan mencari remis, dan suasana di kawasan Pantai Bumi Hijau itu sendiri kita kekalkan dalam bentuk semula jadi. Penanaman pokok serta bahan-bahan yang digunakan biar dilihat semula jadi. Dekat sini kita dapat mendidiklah supaya masyarakat dapat menjaga kebersihan di kawasan-kawasan pelancongan, seterusnya menghargai alam semula jadi yang telah pun sedia ada di daerah Sabak Benam itu sendiri. Okey Datuk, saya difahamkan akan ada satu karnival Ban Canal 2024. Tahun lepas dah ada, ia dirasmikan oleh Menteri Besar Selangor sendiri. Ini merupakan tahun kedua pelaksanaan karnival Ban Canal. Mungkin boleh kongsikan kan, sebab saya tak pernah pergi lagi. Apa yang menariknya? Okey, Ban Canal ni adalah salah satu tarikan yang ada di dalam Sabak, iaitu Ban Canal ni dulunya asalnya dipanggil Ban Canal. Okey. Dia adalah satu terusan air daripada Tanjung Karang hingga ke Sabak Benam yang telah pun terbina ataupun dibina daripada zaman British lagi. Tujuan Ban Canal ni diwujudkan adalah untuk memastikan aliran air ataupun ianya dapat membekalkan air kepada pesawah-pesawah daripada Tanjung Karang hinggalah ke daerah Sabak Benam. Jadi memang cantiklah, dia ada satu terusan air yang besar. Jadi sebab itu Sabda wujudkan satu program Ban Canal ini untuk mengadakan satu program berteraskan sukan air. Berteraskan sukan air, dan tahun ini kita akan laksanakan bermula daripada 26 hingga 26 November hingga 1 Disember. Saya harap ramailah orang akan datang untuk merasai kemeriahan Ban Canal yang akan diadakan pada tahun ini. Dan yang lebih istimewanya lagi, tahun lepas ianya dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, tetapi tahun ini ianya akan dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Di mana Raja Muda Selangor dia dalam siri turun ke daerah-daerah, iaitu dipanggil Rumpun Selangor. Kita wujudkan program Rumpun Selangor ni sebab kita ambil kira Selangor adalah dianggap sebagai mini Malaysia. Jadi tak kira dari mana kita lahir, asalkan dari mana kita datang, daripada negeri mana, asalkan kita bekerja dan bermastahutini di negeri Selangor, kita semua adalah sebahagian daripada Rumpun Selangor. Jadi atas semangat Rumpun Selangor ni, Raja Muda berkenan untuk turun ke daerah-daerah, dan Sabak Benam adalah daerah yang ketujuh. Dia akan datang 3 hari 2 malam, bermula daripada 26 hari bulan hinggalah ke 26 hinggalah ke 27. Ke 28 hari bulan. Ke 28 hari bulan November. Jadi sudah pasti masyarakat kali ini akan dapat merasai suasana sukan air, dalam masa sama dapat bersama-sama Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Tahun lepas saja
Ban Kenal ini dapat menarik lebih kurang dalam 10,000 Peserta. pengunjung Okey. dan menarik lebih kurang dalam 1,200 pengunjung. Jadi saya jemputlah kepada semua, tak kira daripada negeri mana, dan asalkan mereka minat dalam sukan air boleh datang ke Ban Kenal. Kalau tak silap saya ada tengok video viral, ada program larian di Sabak Bernam kalau tak silap saya, di mana checkpoint dia bukan lain daripada lain, tak sama dengan mana-mana larian kita pergi, di mana setiap checkpoint tu dia ada minum air kelapanya, makan makanan tradisinya. So adakah itu merupakan salah satu program daripada Ban Kenal tu? Ya, itu antara program-program yang akan dilaksanakan dalam program Ban Kenal, yang memang sebenarnya Sabak Bernam ni dia ada terkenal dari larian bendang. Okey, Larian betul. bendang ni ada beberapa siri, ada dibuat di Tanjung Karang, ada buat di Sabak Bernam. Jadi larian ni dia lebih kepada larian fun lah, ya, bersama keluarga. Biasanya dia boleh pakai kain plekat, kain batik. Dalam masa sama ada checkpoint tadi lah, seperti yang diperkatakan boleh merasai makanan-makanan tradisional seperti punten tu tadi sendiri. Kita ada nasi ambeng, ada pelbagai lagi lah, wadi kiping, makanan banjar, dan boleh juga merasai minuman air kelapa lah. Sebab Sabak Bernam selain daripada sawah padi, ianya juga terkenal kepada daerah yang mengeluarkan buah kelapa yang berkualiti. Ya, sebab di situlah ada estate UP, ya, yang memang menanam buah kelapa, kerana hasilnya cukup baiklah, hasil kelapa yang ada di Sabak Bernam ni. Ya, dan penjelasan daripada Datuk kerana Sabak Bernam juga diangkat bukan saja sebagai satu destinasi yang ideal dalam agro pelancongan, malah juga dalam eco pelancongan. Ya. Bagaimana sebenarnya kedua-dua elemen ini bergabung? Ya, sebab kita bawa kedua-dua elemen ini penting, sebab kita nak pastikan dari segi untuk limpahan ekonomi tu dapat berlaku di daerah Sabak Bernam, dan dalam masa sama dapat mewujudkan peluang ekonomi. Sebab itu kita perlu ada dari segi pertanian, perikanan dalam masa untuk keterjaminan makanan, tapi dalam masa sama ini juga boleh dijadikan sebagai produk pelancongan. Ya, hari ini, selain pertanian, maksudnya boleh ke arah produk pelancongan. Boleh menarik pelancong. Bagaimana melihat industri perikanan itu berlaku di Sabak Bernam. Sebab tu kita ada buat beberapa perancangan jeti seperti di Sekincan, di Sungai Besar, supaya masyarakat datang untuk membeli ikan yang segar. Dalam masa sama dia boleh tengok eco pelancongan, bagaimana masyarakat luar bandar ni menjadi nelayan moden pada hari ini. Begitu juga dengan sawah padi, ya. Kita boleh tengok, selain daripada kita tengok sawah padi ni fungsinya adalah dari segi keterjaminan penghasilan beras padi, dalam sama pengunjung boleh tidur, ya, santai di homestay yang menarik di daerah Sabak Bernam ni. Jadi suasana tu anak-anak kita akan rasa bagaimana orang-orang dulu, ya, ataupun petani-petani pada zaman ini duduk di kawasan luar bandar, bertani, mendapat peluangan yang baik. Dalam masa sama ada suasana kediaman yang menarik untuk pelancong. Healing 2024 hujung tahun. Semua Ada ada awal one roof. Terima kasih dah Datuk, Ya, sama. kita in advance. Okey Datuk, sedikit harapan untuk Sabda yang akan berlangsung tak lama lagi, bulan depan sahaja. Ya. Sikit. Harapan kita di pihak kerajaan negeri adalah untuk memastikanlah seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Selangor ni, datang ke daerah Sabak Bernam untuk merasai keindahan, ya, suasana kampung tradisi yang ada di Sabak Bernam. Dalam masa yang sama boleh menyertai ataupun mengikuti program-program Ban Kenal yang akan kita adakan. Ya, sudah pasti ianya akan memberi satu kenangan yang indah kepada pengunjung bila datang ke program Ban Kenal ini. InsyaAllah. Tapi kan Datuk, apa ni? Apa saya nak pula cakap. Saya ni teruja ni. Saya tengok Datuk, saya dah bayang Sabak Bernam. Tapi kalau kita pergi sekitar kawasan Sabak Bernam, sebenarnya kita boleh rasa kita jauh dari hiruk pikuk kota. Kita boleh rasa kita dalam dunia yang lain. Sebab orang kata tu warna hijau ni sebenarnya memberikan ketenangan. Sebab kita tahulah Sekincang, Sabak Bernam, dia simbolik apa? Sawah padi. Betul. Itu first thing. Betul. Dan kemudian barulah kita fikir nak makan puten tu pula. Ya, betul. Nantikan kehadiran kami nanti. Ya, dan Selangor ni memang kita tahu sesak dengan kesibukan metropolitan lah, kota. Jadi kalau kata nak pergi kampung, nak pergi ke Kedah,
Nak pergi Kelantan jauh. Jauh. Ya, jadi kalau nak bawa suasana kampung, perjalanannya dekat, sejam setengah dah sampai. Sabak Benam Datang saja ke Sabak Benam. Yang pasti boleh jumpa Datuk juga. Ya, boleh. Nantikan kehadiran kami ya Datuk. Ya, saya alu-alukan. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Rizam Haji Ismail selaku Exco Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor yang juga pengerusi Majlis Perundingan Sabak Benam. Terima kasih, Jangan lupa Datuk. temu janji anda sama-sama. hujung tahun ini. Baik. Salah satu destinasi pelancongan. Tak payah tunggu hujung tahun. Minggu ni kita pergi. Nak awak pergi lah. Ya, baik. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita akan membicarakan mengenai literasi keselamatan dalam talian. Apakah dia? Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita nak berbicara mengenai literasi keselamatan dalam talian dan bagi membicarakan dengan lebih lanjut kita nak tanyalah kepada yang pakar dan kita hanya menanyakan soalan walaupun kita tahu, tak apa kita tahu dengan lebih lanjut lagi. Kita akan bersama dengan Encik Ahmad Faisal Muhammad Fiah yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM di hatiku. Apa khabar Cik Faisal? Baik, alhamdulillah sihat. Tadi Izu berkobar-kobar nak tanya. Silakan Tidak. Izu. Okey, sekejap. Lain dia kejap. Takut nak tanya Cik Faisal ni sebab hari tu jumpa dalam program sukan. Pernah jumpa misi sebelum dia. ni. So kata Cik Faisal ni all rounder lah. Cakap pasal sukan boleh, pasal literasi digital boleh. Okey. Pertama sekali Cik Faisal, kita nak tahu juga. Apabila kita menyebut berkaitan dengan perkataan literasi itu sendiri, kita tahu dia cabarnya besar. Literasi maklumat, literasi digital dan sebagainya. Kita nak tahu mengenai topik kita pada hari ini, literasi keselamatan dalam talian. Kenapa perlunya pengguna digital ni ada ataupun faham mengenai penggunaan literasi keselamatan dalam talian? Okey, seperti kita tahu sekarang ni penggunaan media sosial ataupun apa-apa aplikasi dalam talian sudah semakin meluas. Betul. Ataupun mungkin dah boleh kita katakan setiap rakyat lah, setiap orang akan ada terlibat dengan penggunaan aplikasi dan sebagainya. Jadi di situlah pentingnya tahap literasi kita, tahap kecelikan kita terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan digital, baik aplikasi, baik apa yang ada dalam talian ini. Dan juga kita lihat mungkin 5 tahun ke 10 tahun kebelakangan ini kita kerap kali dengar dengan isu-isu seperti scammer dan sebagainya dan banyak lagi lah kan kejadian. Tapi yang kita biasa dengar adalah tentang penipuan-penipuan dalam talian lah. Contohnya pasal khususnya melibatkan kewangan, duit dan juga kita pernah dengar pasal love scam sebelum-sebelum ni. Jadi rasanya sejak mulanya wujudnya ataupun meluasnya penggunaan aplikasi dan juga media sosial dan sebagainya ini, rasanya benda yang paling asas itu adalah tahap literasi itu, kefahaman kita, kecaknaan kita, adakah kita cakna tentang apa isu, adakah kita bersedia, pengguna-pengguna ini bersedia untuk berdepan dengan situasi ini. Kalau kita lihat sebelum ni bila isu ini mula menular kan, bila kejadian-kejadian seperti ini mula menular, kita mungkin lihat mungkin setengah pihak kan mungkin tak berapa arif tentang bagaimana nak berdepan dengan isu-isu ni. Jadi bila dah menjadi satu tahap yang serius, saya rasa mungkin kita tak ada cara lain bahawa kita perlu balik pada asas, kembalikan tahap literasi kita, fahami dan juga persediaan pengguna kita kepada aplikasi-aplikasi ini berada di tahap yang semaksimum mungkin. Dan Cik Faisal, kalau kita sebut tentang internet ataupun alam maya ini, kita tidak boleh lari sejajar dengan perkembangan teknologi dunia maklumat orang katakan. Tapi yang dikhawatiri di sini adalah dari segi leaking of kita punya maklumat peribadi. Sejauh manakah, selamatkah kita dalam dunia ni sekarang? Pandangan daripada Cik Faisal. Itu sebenarnya satu persoalan yang menarik kan, sejauh mana selamat. Saya rasa kalau kita nak jawab, kita pun semua adalah pengguna media sosial. Setiap kali kita menggunakan, kita selalu tertanya-tanya. Adakah apa yang kita kongsikan? Adakah apa yang kita lakukan pada hari ini? Macam contohlah soal perbankan kita katakan. Kita nak membuat pindahan dana semua dan sebagainya. Kita selalu terfikir, adakah maklumat yang kita buat ini, tindakan kita buat ini, adakah ia benar-benar selamat? Sebab kita pasti kan, walaupun di dunia luar sana pun, bukan di dalam dunia maya pun, mungkin ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang sentiasa aim lah pada kita apa semua dan sebagainya. Jadi itu juga yang berlaku dalam dunia maya ini. Malahan itulah yang sentiasa berlaku.
Jadi kita selalu perlu berhati-hatilah dengan apa yang kita kongsi. Malahan dalam kerajaan sendiri pun selalu mempromosikan bahawa tidak pasti jangan kongsi. Itu soal kita nak perkongsian dalam media sosial, jangan sampai ke tahap fitnah semula sebagainya. Tapi dalam kita punya perkongsian data maklumat, data peribadi kita juga, kita perlu terfikir. Jadi persoalan itu mungkin saya tidak ada satu jawapan yang tuntas. Adakah kita selamat? Tapi kalau saya nak katakan dalam keadaan sekarang ni, saya pasti kita belum tentu selamat. Apalagi dalam kita punya kehidupan seharian kita, sebab kali ini kita tidak lari daripada aplikasi-aplikasi digital ni. Dan pastinya akan ada mereka yang tidak bertanggungjawab yang akan cuba mengeksploitasi. Malahan kita dah biasa dengar, macam saya sendiri pun boleh kata setiap 3 hari ataupun seminggu sekali akan menerima panggilan yang kita kata macam panggilan yang agak mencurigakan. Tak pernah, nombor tu tak pernah ada, tiba call dia kata kita ada bungkusan lah. Saya sendiri pernah jadi mangsa, hampir menjadi mangsa, katanya panggilan tu datang daripada Bukit Aman. Nombor tu kita tengok nombor Bukit Aman, saya call balik, telefon balik Bukit Aman. Panggilan saya buat tu dia kata Encik adalah mangsa yang ke-500 pada hari ini yang menghubungi kami semula. Bila dia beritahu macam tu, saya kata okeylah, mana saya bukan yang pertama. Alhamdulillah saya masih lagi kita masih lagi waras lah fikir, sebab mana logiknya mahkamah menggunakan operator contoh maksudnya. Jadi itu contoh literasi yang kita perlu fahami. Tapi masyarakat juga harus mengambil cakna lah. Maknanya kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Cuma yang menjadi misteri kadang-kadang kan, saya tak tahu Izu punya pengalaman yang sama. Dia tembak kita saja hari ni. Ini kena tembak je. Kita kadang-kadang katalah kita memikirkan tentang sesuatu perkara, dan selepas itu mungkin tak lama lah, katalah dalam 5 minit kita buka media sosial, contohnya mungkin laman Facebook atau Instagram, dia akan appear apa yang kita fikir sebelum tu. Itu yang menjadi misteri. Kita pula rasa macam mana boleh tahu dari situ mungkin kita dah boleh merasakan bahawa sebenarnya, bayangkan apa yang kita fikirkan, apa yang kita tuturkan, walaupun tidak ada sebarang orang kata tu connection, tapi boleh dibaca di laman media sosial itu sendiri. Ini yang kita biasa kita dengar tentang algoritma kan. Sekarang ni lah dia sudah menjadi satu trending sebenarnya. Sebelum ni dia melihat pada trending, trend kita punya search, trend kita macam mana kan, kita seharian tu apa yang kita search, apa yang kita cari. Sekarang ni ada satu tambahan lagi, iaitu algoritma. Algoritma ini ialah macam tadi dia kata apa yang kita fikirkan, tapi sebenarnya mungkin kita tak teringat. Mungkin dalam tempoh 2-3 hari ataupun pada hari tersebut kita ada menuturkan benda tu. Macam saya baru-baru ni, saya memang saya cuba buat satu simulasi lah. Saya pergi ke Rembau, ataupun sebelum tu saya ke Pahang. Jadi saya tengok tak berapa lama, berapa saat selepas itu banyak keluar dalam saya punya timeline. Cerita pasal Pahang lah, cerita pasal ni. Saya terfikir-fikir dekat mana. Lepas tu saya tengok, bila saya trace balik saya punya transaksi. Contohnya kita ada transaksi Touch 'n Go tu kan. Kita ada transaksi dalam Touch 'n Go e-wallet. Kita ada transaksi berapa yang berkait dengan benda itu. Jadi itu kita fikir kat mana, sebab saya tak pernah post. Saya tak post, saya tak buat check in. Saya berada di sana, berada di sini. Saya jarang buat macam tu. Tapi fikir kat mana. Sebelum ni itu trend dia. Kalau you check in macam tu, kalau kita sekarang ni saya check in di Wisma Bernama. Jadi banyak timeline kita akan keluar pasal Bernama, pasal berita, pasal Bloomberg ke dan sebagainya. Sekarang ni algoritma sedikit saja dia boleh spark kat mana. Itu mungkin satu strategi promosi, tapi kita jangan lupa mungkin itu juga salah satu taktik jenayah cyber ni. Menakutkan sebenarnya. Betul. Okey, Encik Faisal, kita nak beralih sekejap daripada literasi keselamatan dan data lain. Saya fahamkan UiTM, Universiti anda berdua, Zahan dan juga Encik Faisal, akan menganjurkan program siri syarahan menteri seperti mana yang ada di banner di belakang. Mungkin Encik Faisal boleh kongsikan apa intipati syarahan tersebut. Baik, alhamdulillah, insyaAllah pada 23 Oktober nanti YB Fazil insyaAllah akan ke UiTM Shah Alam bagi apa yang kita namakan sebagai syarahan menteri. Kita biasa dengarkan syarahan profesor lecture, tapi kali ini kita datang dengan ministerial lecture ataupun syarahan menteri. Dan syarahan menteri ini adalah lebih kepada apa yang ingin disampaikan oleh YBM sendiri. Dan dalam konteks kita ini kami adalah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media.
UiTM, dan kita tahu kita dah establish ataupun kita dah ditubuhkan lebih daripada 50 tahun. Jadi of course kita adalah antara key player dalam bidang ini. Jadi saya rasa sudah sampai masanya untuk mana-mana orang yang berkaitan dengannya, khususnya eksekutif, kan, kabinet, untuk menyampaikan kepada pelajar, kepada pensyarah, mungkin kepada rakyat di luar sana tentang apa itu aspirasi kerajaan dalam konteks ini. Kan aspirasi, sebab saya rasa macam kita baru cakap pasal literasi keselamatan dalam talian. Itu juga yang akan disampaikan oleh YPM. Jadi kita perlu dengar sendiri apa sebenarnya aspirasi, sebab pada satu ketika dulu memang ini adalah satu acara ataupun majlis di mana dulu Menteri Penerangan, kan, kemudian Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan sekarang Menteri Komunikasi memang akan hadir bersama-sama pelajar, bersama-sama bersyarah, dan kita akan berkongsi tentang situasi ataupun isu semasa. Dan sekarang ni kita bercakap pasal literasi keselamatan dalam media, dan saya rasa YPM lebih daripada gembira untuk menyampaikan hasrat dan apa yang seharusnya kita sebagai rakyat, khususnya pelajar, sebab pelajar di UiTM, mereka adalah pelajar, mereka adalah duta kepada rakyat di luar sana. Jadi mereka perlu melakukan menjalankan fungsi atau peranan masing-masing dalam ni. Kalau kita nak harapkan YBM seorang, kita harapkan kementerian saja mungkin tidak cukup. Betul. Mungkin inilah ejen-ejennya yang akan menyampaikan kepada rakyat di sana, kan, pasal orienti. Adakah pelajar juga berkesempatan untuk mungkin menyuarakan pendapat ataupun berkongsi pandangan, mahukan mungkin penjelasan? Kadang-kadang ialah dia tak dapat secara, orang kata tu, secara langsung. Betul. Adakah mereka berkesempatan untuk melakukannya ketika sesi ini? InsyaAllah pada sesi itu nanti akan ada dua hala, perbincangan dua hala. Sebab salah satu matlamat program sebegini adalah kita nak melahirkan masyarakat yang kritikal, khususnya pelajar. Dan kita kritikal macam tadi kita katakan literate, cakna dengan isu semasa. Jadi kalau mereka tidak boleh menyampaikan apa yang berada dalam fikiran mereka dan perlu disampaikan kepada menteri, saya rasa benda itu tak ke mana. Dan mereka juga perlu mendengar daripada kerajaan sendiri dan dengar pada mulut menteri sendiri apa yang ingin disampaikan. Jadi sudah pastilah kita ingin mewujudkan satu persekitaran yang lebih kritis, kan, supaya kita semua boleh berfikir, dan itulah juga asas kepada literasi. Bila tarikhnya tu akan dilaksanakan? InsyaAllah minggu depan pada 23 Oktober, dan beberapa agensi daripada kementerian juga akan terlibat bersama-sama lah. Tapi pada itu memang kita kata floor untuk menteri berkongsi lah, dan juga berbincang bersama-sama pelajar dan juga hadirin yang ada. Ramai tak pelajar yang akan terlibat? InsyaAllah kita jemput sekitar 400 ke 500 hadirin semua, sekitar di Dewan Seri Budiman ke? Di Dewan Seri Budiman, bersebelahannya lah, annex-nya. Okey. Zahan kena datang. Kenalah masa tu exam, itulah dewan yang paling menggerunkan daripada luar tu. Dah rasa aura dia seram dia tu. Okey, Encik Faisal, sedikit harapan ataupun kata-kata penutup berkaitan dengan literasi keselamatan dalam talian. Adakah masyarakat kita masih cakna ataupun masih lagi di tahap yang membimbangkan berkenaan dengan literasi keselamatan dalam talian ni? Saya, pada pandangan saya, keadaan mungkin masih lagi terkawal. Dan alhamdulillah sebenarnya masyarakat kita terdidik, sebab kita dah daripada awal kita telah dihantar ke sekolah, dan di sekolah lagi telah kita didedahkan. Tapi peningkatan kesedaran tu perlu diteruskan. Kita tidak boleh berpihak pada satu bentuk kesedaran saja. Macam tu kita perlu fokus pada apa yang kita suka saja. Kita perlu cakap juga apa di sekeliling kita, suka tak suka. Dan juga kita perlu ada lebih banyak ejen-ejen perubahan ini, khususnya daripada universiti, daripada sekolah, masyarakat sekeliling, untuk sama-sama mendidik. Sebab saya pun datang dari universiti, daripada IPTA. Kita mengharapkan mereka ini bukanlah menjadi orang yang satu ejen kepada kerosakan ni, menambah lagi pada kerosakan yang dah sedia rosak ni. Kita harap mereka mampu mengubah, dan satu hari nanti kita akan jadi betul-betul masyarakat yang kita inginkan, selaras dengan kerajaan Malaysia Madani, kerajaan masyarakat Madani itu yang cakna, yang betul-betul progresif dan sebagainya. Dan pada akhirnya negara kita ni dapat aman, damai, walaupun kita tak boleh lari daripada tentang kita punya pelibatan dalam dunia digital dan juga aplikasi dan sebagainya. Betul. Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Ahmad Faisal Muhammad Fia, yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita nak berehat seketika, dan sekembali nanti kita nak sentuh mengenai harapan industri kreatif Malaysia sebenarnya dengan pembentangan belanjawan pada hari Jumaat ini. Tapi kita nak mengambil nafas dulu, kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.
Baik, kita dah berbicara dengan lebih lanjut menjelang pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat ini. Hari ini kita nak sentuh sektor kreatif dan saya ingin perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Zainariah Johari. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative Ventures Sdn Bhd. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih Zahan. Khabar baik. Ya, kita dah tahu sedikit latar belakang My Creative Ventures ni. Okey. Kita nak tanya kepada Puan mengenai sebelum kita nak orang kata menyelam lagi. Kita nak tahu pandangan daripada Puan dalam sektor kreatif dalam negara ini. Bagaimana Puan melihat perkembangannya sehingga saat ini? Okey, terima kasih Zahan untuk bagi Zu. Saya ni dah lama dalam bidang ni. Dan saya nak sentuh sikit masa saya mula-mula menceburi bidang ini. Saya graduate dari minor accounting and finance. Dan masa saya menceburi bidang yang saya kasihi ini, saya punya parents memang, kerja apa tu? Kenapa balik lambat? What are you doing? Like, kenapa belajar sesusah? Kenapa pergi kerja pakai jeans? Contoh ya. Fast forward, sekarang ni kita ada 20 universiti awam. Dan kita ada 37 universiti swasta. And setiap universiti ini ada fakulti kreatif. So what is the indication ni adalah memang menunjukkan yang industri kreatif adalah in demand, adalah penting dan perlu untuk kita melayari hari-hari depan as a nation, as a country. Jadi yang saya perhatikan daripada mula saya mencuburi hingga ke ini memang kita nampak dari segi pengajarannya, dari segi infrastrukturnya, dari segi perhatian yang diraih from economy. Jadi sangat-sangat a good positive perkembangan Zahan dan sesuatu yang saya celebrate. Okey, Puan, sikit kita nak tahu perkataan kreatif itu sendiri membawa maksud kepada bidang yang sangat besar. Kalau mereka yang dalam bidang perfilman, kita ada Finas selaku penyelia dan juga penyedia grant untuk mereka yang berkecimpung dalam bidang filem dan sebagainya. So di bawah kreatif itu sendiri, di mana mereka yang berada dalam industri kreatif ini boleh bersama-sama untuk dengan My Creative Venture ni, animasi ke, drama dan sebagainya lah. So kreatif tu kita nak tahu industri kreatif ni. So first and foremost, kreatif tu bagi saya is a way of life. Macam mana kita menghadapi kehidupan sehari-harian, macam mana kita menjawab soalan ni, nak jawab soalan Izu ni, saya kena kreatif juga. Macam mana kita solve problem di rumah, itu nombor satu. So when you talk about kreatif, dia tidak terungkum under within a certain parameter, tapi nak untuk memudahkan perbincangan supaya kita boleh kita boleh bawa pada satu jaluran yang senang kita berbincang. We can refer back to UN punya definition of creative, sebab dia dah identify, dia dah kenal pasti antara 10 disiplin kreatif tu, termasuk perfilman, fashion, gastronomi, penulisan, advertising, graphics, ada 10 kalau kita nak merangkumkan perbualan kita. So dari segi My Creative Venture, kami adalah Government Link Investment Company di bawah Kementerian Keuangan, tapi diletak di bawah pengurusan Kementerian Keuangan. Jadi saya bersama-sama, Izu mention Finas tadi, memang dia kira agensi adik-beradik lah, Finas, MCMC. Jadi bila kami duduk bersama tu, kami sentiasa bersama. Dan My Creative Venture ditubuhkan 12 tahun yang lalu. Imagine a bank, kami merupakan institusi keuangan quote-unquote yang memberi pinjaman public, kita invest, kita ada private equity, kita ada bridging fund. Jadi bayangkan bank dan boleh datang kepada kami sebagai untuk memohon pinjaman. Tapi pada masa yang sama, kita juga ada menguruskan grant, sebab saya tahu orang kreatif ni dia nak dengar, tak ada grant ke? Grant, betul. Ada. Kita ada grant iaitu dana kandungan kreatif yang kita fokus pada mostly muzik dan seni persembahan. So ada disiplin struktural peminjaman struktur dan ada juga dana yang kami uruskan. Kita nak sentuh sikit untuk orang kata pre-budget ataupun belanjawan yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini. Kita mengambil satu situasi ataupun realiti sebenar dalam kalangan penggiat kreatif ini, ada ataupun kita dengar juga yang mereka merasakan mereka mendapat bayaran yang kurang.
kurangnya suara mereka ini didengari untuk memperjuangkan mungkin harapan mereka, memperjuangkan hak mereka. Pada pandangan puan, mungkin apa sebenarnya yang perlu dilakukan secara orang kata tu secara efektifnya untuk suara mereka ini didengari, terutamanya oleh pihak kerajaan sendiri. Baik. Saya sebenarnya amat kasih pada penggiat seni. Sebab saya rasa sumbangan mereka bukan saja daripada segi ringgit dan sen, tapi juga daripada segi pembangunan insan. Mana kita letakkan kita punya kedudukan sebagai sebuah negara yang kaya dengan khazanah dan heritage asset dan budaya kita. Jadi soalan tu adalah fair dan insan seni kreatif ni dia sangat sensitif. Jadi akan selalu merasa sedemikian ya. Tapi sebagai yang saya katakan, masa saya mula-mula menceburi hingga ke sekarang, saya memang nampak yang kerajaan kita sangat menggalakkan, sangat menyokong industri ini. Tadi pada masa yang sama juga kita kena lihat yang bertanyakan pasal bajet yang menjelang tiba ya. Bajet dan juga bila kita cakap pasal ekonomi, kita kena fikirkan supply dan demand juga. Jadi kita punya penggerak kreatif ni harus menghasilkan karya-karya yang mahu ditonton, yang ada audiens yang tertentu. Jadi kita bertanggungjawab untuk menghasilkan hasil kreatif yang boleh dipasarkan pada masa yang sama. Ada juga kategori yang saya akur, saya respect, yang memang talk about heritage, perkembangan heritage. Jadi dua, dan saya rasa kerajaan kita menyokong dan memberi sokongan yang sangat-sangat padu terhadap kedua-dua disiplin ini. Dalam usaha kita nak menaikkan industri seni ini, salah satu ataupun antara highlight yang saya perhalusi antaranya adalah untuk mengangkat industri kreatif ini ke persada antarabangsa. Bermula dengan negara-negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Thailand, barulah kita melangkah ke negara-negara yang besar. Dalam masa sama juga, saya perasan penerbit-penerbit tempatan ataupun penghasil filem industri kreatif tempatan ni menghadapi satu cabaran bahawa di market lokal pun ada masalahnya. Ini kalau lagi kita nak produce di peringkat antarabangsa, kewangannya ada kekangan. Dalam masa sama juga kita punya niche pun ada macam dekat sini masalah macam ni, dekat sana masalah macam tu. So fokusnya sekarang ni macam mana kerajaan nak bantu penggiat-penggiat industri kreatif, perfilman dan sebagainya ini untuk kita naikkan kita punya mutu ke persada antarabangsa. Good question. Saya rasa everything akan berbalik pada pendidikan, education sebenarnya ya. So nombor satu, kalau katakan tadi Izu cakap demand dalam negara pun kita tercabar, apa lagi di luar negara ya. Tapi yang pertama saya rasa yang paling penting, kita kena create permintaan dalam negara kita sendiri. Kita kena galakkan kanak-kanak, orang muda, community untuk appreciate, untuk meningkatkan apresiasi dan kesedaran pasal celik seni ni ya. Yang celik seni bukan saja dari segi perfilman. Celik seni ni pakaian kita, makanan kita. Kadang-kadang kalau kita tengok filem dari negara jiran ya, dia akan feature kimchi dia ke? Betul. Mesti ada makanan tradisi, kebudayaan mereka ya. Kalau dia buat sukan tu, ada je kat sudut tu orang tengah buat Wai Kru Muay Thai. The whole world knows why. Jadi dia ada. Jadi bagi saya, penggiat dan pengusaha kreatif, tak kira disiplin apa, nombor satu kena ada jati diri, sebab kena ada kesedaran saya nak promote negara saya, sebab this is our sense of belonging ya. Dalam masa yang sama kita kena realise yang saya nak create demand supaya semua orang suka. Bila ada demand, bila ada permintaan, adalah supply. Bila ada supply, penggiat kita akan sentiasa bekerja. Kiranya ambil contoh pembuat wayang kulit di Kelantan. Berapa keping aja dia boleh buat dalam masa yang setahun. Tapi kalau bayangkan back to education, di sekolah-sekolah ada persatuan wayang kulit. Some sekolah di Malaysia saya tahu ada, dan penggiat kita akan bekerja sepanjang tahun. Dia akan mampan, dia akan lestari, dia akan sentiasa dapat menghasilkan. Lagi satu saya nak sentuh sedikit is dari segi kebergantungan kepada dana ya. Penggiat kena, bila bertanggungjawab, bila ada commercial value, kebergantungan kita pada grant tu kita kena kurangkan. Kita pasal tu di My Creative kami buat matching grant contohnya. Sekiranya satu brand tu berkenan dengan hasil usaha, tak kira lah whether it's a book or a concert ke apa,
dan bila datang pada dana, salah satu adalah skim dana padanan kami, kita boleh match. Maknanya kena ada kesedaran tu, kena menyeluruh Izu, kena Tidak bergantung pada dana grant semata-mata. Betul. Moving forward, kalau dah ada commercial demand, you tahu, you ada harapan internationally, you akan ada harapan. Saya yakin perkara ni. Ya. Dan bercakap tentang internationally itu sendiri kalau kita tengok dalam industri kita secara meluas kita tengok ni dari skop yang luas, bukan hanya tertentu dalam bidang perfilman ataupun muzik. Kita tengok tak payah pergi negara jauh lah, negara jiran kita, contohnya di Indonesia dan juga Thailand. Kalau kita hendak menembusi pasaran di sana, agak sukar untuk kita berbanding jika mereka untuk datang ke sini. Betul. Jadi mungkin pada pandangan Puan, mengapakah berlaku permasalahan yang sebegini? Soalan tu memang ongoing battle lah ya, Zahan ya. Memang lebih senang kita nak melintas ke sana daripada diorang nak melintas kemari ya. Tapi saya rasa it's back to macam mana kita sebagai rakyat Malaysia ni mempertengahkan dan memperagakan apa yang kita ada. Kita tak boleh jadi copycat sangat ya, dan saya ambil contoh, saya ambil penggunaan gadget. We are one of the biggest user di region kita, but we are not the biggest producer in terms of content. Kita consumer tapi kita tak produce ya. So dari segi itu saya rasa kita kena ada macam tadi Zahan sebut Finas ya. Memang kita ada MOU dengan beberapa negara jiran. Jadi itu adalah antara langkah-langkah yang baik untuk diambil untuk sama-sama melahirkan hasil kerja kreatif yang kahwinkan dua-dua negara ya. Tapi cabaran tu bagi saya akan sentiasa, it will always be there. Dan if you talk about numbers pula, sebenarnya numbers play a role, sebab negara jiran kita Indonesia contohnya, the whole of Malaysia punya populasi menetap di Jakarta sebagai rasionya, kalau kita boleh bayangkan. It's also a numbers game, but I think saya yakin banyak juga pemain-pemain kita yang menempa nama di luar negara, book writer, pemuzik, animator. Maknanya kita ada the talent, kita cuma kena tingkatkan lagi jati diri, soal buat jati diri, dan juga langkah-langkah kerajaan sekarang ni memang tak putus-putus menyokong industri ini. Okay, Puan Zanara, when kita menyebut berkaitan dengan numbers ni, satu perkataan sangat sensitif, numbers itu. Menjelang Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan oleh Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pastinya akan ada satu bingkisan harapan daripada My Creative Venture sendiri. Apa yang diharapkan untuk Belanjawan kali ini? Tahun lepas dah dapat dah. Untuk tahun ni untuk ke tahun depan pula. Okay. So sebelum tu saya nak cepat-cepat, every time budget date keluar, tak tahu ada Izu dengan Zahan perasan, Menteri Kewangan kita akan fokus saya nak tengok dia pakai apa hari ni. Dia bawa dokumen tu, dia letak dalam apa. Ya. So dan saban tahun, for the past at least 3 ke 5 tahun ni, bila Menteri Kewangan masuk ke dalam dewan itu dengan dokumen keramat tu, akan ada satu atau dua ayat naratif mengatakan dia pakai songket tenunan siapa-siapanya, adik gurunya. Dia bawa beg ni buatan komuniti mana. Ni adalah hasil kreatif mana. So think about that. Itu aja, maknanya Menteri Kewangan kita meletakkan emphasis yang tinggi terhadap keterampilan dan meng-feature the arts and the creative of this country. That is a message in itself ya. So menjawab soalan ni Izu, harapan tu memang setinggi gunung saban tahun. Tahun lepas 2024 it was 160 million, 2023 it was 127 million. Jadi dia on the rise insya-Allah. Jadi bagi tahun ini memang harapan kami, of course kita dah, asking is free lah kata orang, kita dah masukkan kita punya permintaan, bukan saya saja, saya pasti penggiat lain juga. Tapi harapan kami antara yang kita harap dapat something to do with mungkin tax rebate, contoh individu, sekiranya kita pergi tengok teater, sekiranya kita pergi tengok persembahan di Istana Budaya ke, di mana ke, sekiranya saya beli a piece of art, saya tak mampulah beli yang mahal-mahal tu, tapi kita nak galakkan daripada muda, remaja dan community to buy hasil kerja art daripada painter, kita dapat claim tax rebate tu. Itu antara
yang saya pernah bersuara lah mengatakan sedemikian, right? And then secondly, it's all about punca tu adalah to create a demand for the arts. Ya. Yang kedua adalah menyediakan tahun lepas ada bajet untuk komuniti and then juga menghasilkan karya yang bersifat kenegaraan. So the community is really good sebab kalau ada dana yang sedemikian akan ada persatuan-persatuan seni. Saya tahu banyak tapi mungkin tak boleh sebut nanti promo kan. So tapi mereka banyak projek community, kelas Zapinnya, kelas Erhunya. So itu juga kita kena create demand, Izu. Tu harapan kami lah supaya lebih banyak dapat benefit daripada ni. Cakap pasal peralatan muzik tradisional tertarik sebenarnya sebab sebenarnya saya berpendapat industri kreatif ini mempunyai banyak sumbangannya yang kadang-kadang mungkin kita tak nampak secara mata kasarnya. Kalau kita sebut tentang alat muzik, sebenarnya alat muzik ini sebenarnya menyatukan kita semua. Jadi ada yang tersirat di sebaliknya itu. Tapi Zahan kita akan tanya lagi akan datang. Nak tanya lagi tu tapi kita kekangan masa. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zainaria Johari. Boleh bagi satu pantun tak? Boleh. Quick one. Sila. Indah sarung batik lestari dipakai ramai gadis perawan. Industri kreatif memacu ekonomi. Bajet 2025 kami penuh harapan. Itu dia. Baik, kita dah sampai di hujungnya. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya Zahra Rashid dan juga Izu. Pastikan kesihatan anda bersama kami untuk esok bersama rakan sukan saya lain. Pastinya minggu ini minggu yang sangat-sangat kritikal untuk sama-sama kita dengarkan Pra Belanjawan 2025. Kita jumpa lagi besok. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.